Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapakah saya petik ayat ini dalam siaran kita pada hari ini? Ialah untuk mengingatkan pada kita bahawa dalam kita melaksanakan tugas-tugas ataupun kerja-kerja dakwah, kita jangan lupa bahawa kita akan berdepan dengan musuh yang paling besar yang disebut oleh Al-Quran, bukan sekali, beberapa ayat disebut, iaitulah syaitan yang akan mengganggu kita, yang akan menghalangi kita dalam melakukan kerja-kerja dakwah. Dalam siri sebelum ini saya dah sebut tentang kisah Nabi Adam AS yang telah pun terpedaya dengan hasutan iblis. Akhirnya kita lihat Adam AS mengaku kesilapannya dengan melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi itu. Dan begitu seterusnya kita lihat keturunan Adam AS, Habil dan Qabil, peristiwa yang sama yang disebut juga dalam Al-Quran tentang terpengaruh dengan hasutan daripada iblis ataupun syaitan. Begitu jugalah kita lihat dalam cabaran-cabaran dakwah yang dilalui oleh para rasul. Kita lihat bagaimana syaitan memainkan peranannya. Walaupun dia tidak dapat menghasut para rasul itu secara direct, secara terus, tetapi dia berjaya menghasut pengikut-pengikut kepada para rasul ini, sehingga menyebabkan rasul-rasul yang menjalankan kerja-kerja dakwah menghadapi pelbagai cabaran, kesulitan, menghadapi kaumnya yang degil, bahkan menentang dakwah yang dibawa oleh para rasul ini. Kita boleh tengok dalam kisah Nabi Hud AS umpamanya. Kita boleh tengok dalam kisah Nabi Nuh AS umpamanya, kisah Nabi Saleh umpamanya, bagaimana cabaran yang dilalui oleh para rasul ini bukan sedikit. Ya, bagaimana kita lihat rasul-rasul ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan untuk menyeru manusia kepada beriman kepada Tuhan yang sebenar. Bukanlah Tuhan-Tuhan ciptaan manusia, bukannya Tuhan-Tuhan yang direka-reka, bukannya Tuhan-Tuhan yang dikhayalkan. Maka kita lihat ujian-ujian yang dilalui para rasul itu bukannya sedikit. Cabaran-cabaran mereka berliku macam-macam. Ada anak yang tidak ikut ajaran mereka sendiri, rasul yang anak dia tak ikut. Ya, ada rasul yang isterinya tak ikut. Ya, ada rasul yang kaumnya, yang sahabat baiknya tak ikut. Ada rasul yang pak saudara dia pun tak nak ikut. Jadi kita lihat apakah sebenarnya yang berlaku dalam dunia dakwah, iaitu cabaran. Maka begitu juga kita sebagai setiap Muslim kena melaksanakan kerja-kerja dakwah. Kita kena ingat musuh kita adalah syaitan. Musuh kita bukannya kawan-kawan yang sama-sama buat kerja dakwah. Musuh kita bukan orang yang menyeru kepada kebaikan yang ini mengenal Tuhan. Ini kesilapan kita, kadang-kadang para dakwah kita condemn kumpulan-kumpulan yang tidak sealiran dengan kita atas nama agama. Sedangkan agama bukan begitu. Agama beritahu musuh kita syaitan. Ya? Lalu kita pun jadi golongan yang mendabik dada, kita sajalah yang benar, kumpulan kita saja yang betul. Lalu kita mendabik dada, dakwah kita saja yang benar, dakwah orang lain tak betul. Lalu kita pun menafsir Al-Quran ke konteks-konteks yang kita rasa sesuai dengan perjuangan kita, bukan sesuai dengan apa yang diajar oleh Al-Quran. Kita suruh Quran ikut kita, bukan kita ikut Quran. Ini berlaku dalam dunia dakwah. Seluruh dunia benda ni berlaku. Kalau tidak, bagaimana mungkin wujudnya pelampau-pelampau agama sehingga mengklaim bahawa dakwahnya yang benar sehingga membunuh sesama Muslim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah,
kita di Malaysia ni tak adalah berlaku sampai tahap macam tu. Tapi unsur-unsur itu nampaknya sudah berputik apabila kita condemn orang lain. Kita kata orang tu tak faham agama, orang tu tak pandai agama, kumpulan kita betul, kumpulan tu tak betul, dakwah orang ni salah, dakwah kita betul. Rupa-rupanya kita bersaing, bergaduh bersama kita semata-mata untuk menegakkan sesuatu yang tak perlu pun kita tegakkan. Masing-masing ada sumbangan, masing-masing akan berjawab di hadapan Tuhan nanti, kita jangan lupa. Ini menunjukkan bahawa kita telah terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Ya? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita banyak kali. Innahu aduwwun mubin. Siapa dia? Syaitan. Itu musuh kamu yang nyata. Maka kita ni bersederhanalah dalam berdakwah, bersederhanalah dalam menghukum. Macamlah kita ni bagus sangat, orang lain tak bagus, dakwah kita betul saja, dakwah orang lain semua salah. Saya sebut di sini bersederhanalah, kembalilah kepada Al-Quran. Ya, sebab itu penting kita membaca kisah-kisah yang telah terkandung dalam Al-Quran. Saya melihat bahawa kelemahan kita ialah kita tidak rajin membaca. Kita lebih suka mendengar. Bila kita mendengar daripada kuliah-kuliah ataupun ceramah-ceramah, jangan hanya berhenti di situ. Sebaliknya kita mesti semak balik. Para pendakwah, para ustaz yang menyampaikan itu, betul ke? Bukanlah kita nak sanksi kepada mereka, tapi untuk mendapatkan keyakinan supaya benar yang diucapkan itu. Maka kita mesti kena buat satu lagi kerja, tidak lain dan tidak bukan, iaitulah membaca, menyemak, memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga melihat tentang tafsir-tafsir yang betul. Dengan cara macam tu barulah kita dapat ilmu yang benar. Tapi kalau kita sekadar nak dengar, dan kita nak dengar pula satu golongan sahaja, satu tokoh sahaja, maka bagaimana kita nak jadi pandai? Terbuka sikit dengar pandangan-pandangan dan berani sikit untuk mendengar pandangan-pandangan yang berbeza dengan apa yang kita selesa. Sebab di situ barulah kita akan membuat kajian, membaca, melihat tafsir, melihat hadis. Baru kita nampak, naratif yang sebenarnya begini, maka orang ni telah melakukan kesilapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia ni biasa dalam melakukan salah dan silap. Jadi jangan kita rasa orang yang salah tu kita hukum kesalahannya 100%. Mungkin kesalahannya dalam bab itu saja, dalam bab lain dia bagus. Tak apalah. Tapi saya nak sebut di sini, kita bukan orang. Apa dia kita nak kena buat? Kita mesti membaca. Nabi SAW sebelum diberikan tugas-tugas yang berat, dakwah-dakwah yang perlu Nabi laksanakan, contoh-contoh yang Nabi kena pamerkan akhlak yang mulia, Nabi dia ajar membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi nak jadi orang bijak, nak jadi orang pandai, kita tidak dapat lari daripada membaca sirah. Kita mesti mengetahui cabaran-cabaran yang telah dilalui oleh para rasul, dan mungkin kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ujian-ujian itu. Setiap orang adalah pendakwah. Kita tak boleh dakwah dengan kata-kata kita. Kita mungkin bukan orang yang pakar dalam bidang agama, tapi dengan tubuh badan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, mesej-mesej yang kita tulis di media sosial, bagaimana kita ungkapkan perkataan-perkataan kita dengan orang lain. Masuk WhatsApp group, nak keluar pun ada adabnya. I want to left, minta maaf lah, ada kerja. Bukan left group macam tu saja. Begitulah Islam ajar. Apabila seseorang tu melontarkan salam, jawablah, benda simple saja. Jadi mungkin kita boleh pamerkan akhlak-akhlak yang baik. Moga-moga dengan pamer itu menyebabkan orang-orang yang belum dapat hidayah, kawan-kawan kita yang non-Muslim akan tertarik. Kenapa kamu jadi macam ni? Agama saya ajar saya macam ni. Maka dia pun kata, bagusnya agama kamu. Maka dia pun akan tertarik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, saya tulis buku saya ni, saya terjemah bahasa Inggeris. Itulah tujuannya, untuk saya beri pada rakan-rakan saya yang bukan Islam, di dalam dan juga di luar negara, supaya mereka dapat baca kisah para rasul, cabaran-cabaran yang telah dilalui oleh para rasul, semata-mata nak membawa kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Nabi kita Nabi yang terakhir, maka kalimatnya Muhammadun Rasulullah. Jadi inilah sumbangan kecil saya sepanjang saya hidup mungkin, dan insya-Allah buku cabaran dakwah Nabi Muhammad pun sedang dalam proses terjemahan dalam bahasa Inggeris, supaya kita dapat menyampaikan seruan dakwah kita kepada kawan-kawan kita yang suka membaca. Masyarakat Eropah ni suka baca. Saya banyak bagi buku kepada mereka. Moga-moga sumbangan kecil saya juga memberi manfaat kepada seluruhnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kesimpulan mudah yang saya nak buat, kita tidak ada jalan mudah untuk faham agama ini, melainkan kita kena belajar dan belajar. Dan jangan kita lupa bahawa kita akan sentiasa diganggu oleh iblis, kita akan sentiasa diganggu oleh syaitan. Maka Islam mengajar kita, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta pelindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan-gangguan daripada syaitan. Kadang itu hanya umur murah. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.